Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu harap dah habis dah cuti, akhir tahun semua dah habis. Jadi, kamu akan datang dengan semangat baru walaupun kita punya pembelajaran secara dalam talian, tapi cikgu harap semangat kamu masih lagi ada untuk belajar. Okey. Okey, untuk slide kita pada hari ini kita cikgu punya bahan kebanyakannya semuanya dalam bahasa Melayu dan cikgu masih belum lagi boleh untuk translate ke dalam bahasa Inggeris, tetapi jangan risau sebab nanti buku teks akan dibekalkan. Okey, cikgu harap untuk pembelajaran hari ini kita mulakan dahulu dengan bacaan doa. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita untuk menuntut ilmu. Okey, sebelum kita mulakan kita punya tajuk, kita tengok dahulu apa yang kita akan belajar sepanjang tahun ini. Okey. Okey, untuk bab yang pertama, kita akan refer kepada keseimbangan redox ataupun redox equilibrium. Okey. So dekat dalam tu kita ada 6 subtopik. Okey, 6 subtopik walaupun nampak macam sedikit tetapi topik dia agak panjang. Okey. Untuk yang pertama cuba kamu tengok. Okey, kita ada oxidation and reduction iaitu pengoksidaan dan penurunan. Kemudian kita ada keupayaan elektrod piawai. Okey, kita ada standard elektrod, potential. Kita ada chemical cell, sel kimia. Kita ada electrolytic cell, sel elektrolisis. Kemudian extraction. Okey, extraction of metal from its core. Okey, pengekstrakan logam daripada bijinya dan akhir sekali adalah pengaratan. Okey, sebelum ni dalam KBSM, tajuk ini kita akan bagikan kepada dua tajuk yang berbeza iaitu electrochemistry dan juga oxidation and reduction. Tetapi untuk kamu KSSM kita dah campurkan kesemuanya sekali dalam satu bab. Dia sama macam acid, base and salt itulah. Okey. Kemudian untuk bab yang kedua, okey, chapter tu kita ada sebatian karbon. Untuk sebatian karbon ni, okey, kita tengok di situ. Okey, yang pertama adalah type of chemical bond. Okey. Carbon bond, jenis-jenis sebatian karbon. Okey, kita ada homologous series, kita ada siri homolog. Okey, kemudian kita ada sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog. Kemudian kita ada isomer dan penamaan mengikut IUPAC. Okey, ini untuk bab yang kedua. Okey, bab yang kedua ni panjang jugalah untuk sebatian karbon. Sebab siri homolog kita ada banyak di situ ya. Okey. Kemudian untuk yang bab yang ketiga, bab ketiga ni tidak ada sebarang perubahan daripada KBSM sebelum ni, iaitu thermochemistry, termokimia. Okey, sebab dalam termokimia ni kita akan belajar 4 jenis haba yang berbeza. Macam mana cara kita nak kira nilai haba yang terhasil daripada sesuatu tindak balas kimia. Okey. So itu kita katakan perubahan haba dan tindak balas. Kita akan belajar tentang haba tindak balas. Kita akan belajar tentang aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Okey, bab yang keempat ini boleh kita katakan bab yang agak baru. Bukan baru soal sebab kita dikeluarkan daripada subtopik sebelum ni. Okey. Yang pertama kita ada polimer. Kemudian kita ada getah asli. Getah asli sebelum ni dimasuk dalam tajuk sebatian karbon dan juga getah sintetik. Okey, bab yang terakhir. Okey, kimia, consumer dan juga industri. Okey. Kita ada minyak dan juga lemak. Okey, sebelum ni minyak dan lemak pun kita masukkan dalam tajuk sebatian karbon. Okey, kita ada bahan pencuci, bahan tambah makanan. Ini lebih kepada aplikasi ya. Kalau kita tengok nanti soalan-soalan dia. Okey, ubat-ubatan dan juga bahan kosmetik dan juga aplikasi nanoteknologi dalam industri dan aplikasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa industri. So dalam tajuk ni kita dalam sepanjang tahun ni kita akan belajar dalam 5 bab sahaja. Okey, walaupun 5 bab tetapi babnya panjang-panjang. Okey. Okey, kita tengok sebelum kita belajar tentang sesuatu bab, okey. Cikgu galakkan kamu untuk tengok dahulu peta konsepnya. Okay, kenapa cikgu galakkan kamu tengok peta konsep? Supaya di situ kita akan dapat overall overview tentang tajuk tersebut. Okay. So, untuk ini, okay, keseimbangan redox atau redox equilibrium. Okay, kita akan belajar mengenai, okay, yang pertama, apa yang kita akan tengok di situ? Okay, maksud dia di sini, dia katakan,
pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. So bila pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak, so apa yang ada dalam proses pengoksidaan dan penurunan itu, apa yang berlaku di situ. Okey, sebab di sini dia ada bahan yang mengalami penurunan dan satu lagi bahan yang mengalami pengoksidaan. Okey, kita ada ejen pengoksidaan, kita ada tentang ejen penurunan. Okey, kemudian kita akan tengok kepada di sini. Kamu nampak di situ bila penurunan, apa yang kita akan tengok? Apa yang dimaksudkan dengan sini? Dapat diterangkan berdasarkan apa? Okey. Kemudian bersama juga pengoksidaan. Pengoksidaan dapat diterangkan berdasarkan apa? So kita ada 4 aspek yang kita akan tengok, okey, untuk kita terangkan penurunan dan pengoksidaan. Ini kita akan tengok sekejap lagi lah. Okey, kemudian dalam keseimbangan redox juga kita akan belajar tentang macam mana kita nak menulis persamaan redox. Okey, ini sangat penting untuk kamu ya, sebab kita kena tahu macam mana cara kita nak menulis persamaan. Okey, kita ada setengah persamaan bagi pengoksidaan dan kita akan belajar juga setengah persamaan bagi proses penurunan. Okey, selain daripada itu, kita akan menganalisis tindak balas redox yang akan berlaku daripada dalam pelbagai aspek lah. Okey, yang pertama kita akan tengok dari segi pemindahan elektron, okey, penukaran daripada Fe2+ kepada Fe3+, ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan penukaran daripada ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. So ini ada proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku. Kemudian kita akan juga belajar tentang tindak balas penyesaran, okey, penyesaran logam dan penyesaran halogen. Okey, selain daripada itu, kita akan belajar juga tentang ini subtopik yang baru dalam bidang dalam tajuk redox ni, sebab dalam KBSM kita tak ada ya, iaitu keupayaan electrode pair Y. Macam mana cara kita nak tentukan ion yang akan mengalami pengoksidaan dan ion yang akan mengalami penurunan berdasarkan keupayaan electrode pair Y dia. Kemudian kita akan belajar juga tentang sel kimia, okey, dan juga sel elektrolisis. Dan di sini kalau kamu lihat di sini kita ada banding dan beza. So kita boleh buat perbandingan, okey, dan juga kita akan cari persamaan dan juga perbezaan di antara sel kimia dan juga sel elektrolisis. Kemudian kita ada pengekstrakan logam daripada bijihnya dan akhir sekali kita ada pengaratan. So ada banyak sangat benda yang kita akan belajar dalam satu tajuk yang pertama. Okey, jadi di situ cikgu akan minta kamu memang untuk fokus betul-betul. Sebab dalam tajuk ini, kalau kamu tak fokus kepada cara penulisan persamaan dia, okey, dia akan jadi banyak masalah nanti. Okey. Okey, so untuk kali pertama, okey, kita tengok dahulu okey, bab 1. Okey, bab 1, keseimbangan redox. Okey, dalam pengoksidaan dan penurunan. Okey, mari kita kaji dahulu yang pertama. Apakah yang dimaksudkan sebenarnya dengan tindak balas redox? Tindak balas redox itu apa? Okey, redox. Kalau kita tengok perkataan redox itu sendiri, RED adalah berasal daripada reduction. OKS adalah daripada oxidation. Okey, so kalau dalam bahasa Inggeris REDOX kan, redox. Okey, so oxidation. So, yang kedua adalah bagaimana proses elektrolisis tu dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian. Sebenarnya proses elektrolisis ada berlaku dalam kehidupan harian, cuma kadang-kadang kita tak sedar proses itu berlaku, di mana pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, bagaimanakah ejen pengoksidaan dan ejen penurunan ditentukan berdasarkan nilai keupayaan elektrod pair Y. Okey, kemudian apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pengaratan? So, maksudnya ini adalah secara umum. Okey, apa benda yang kita sepatutnya kita tahu, okey, dalam tajuk ni. Okey. Jadi untuk kali yang pertama, okey, apa sepatutnya yang kamu boleh dapat dalam standard pembelajaran yang pertama ni lah. Okey, yang pertama adalah memerihalkan tindak balas redox melalui aktiviti. Okey. Sebenarnya ada banyak aktiviti yang berlaku di sekeliling kita adalah tindak balas redox. So kamu boleh terangkanlah dari segi aktiviti harian. Okey, yang kedua adalah menerangkan tindak balas redox berdasarkan perubahan nombor pengoksidaan melalui aktiviti.
Okey, dan yang ketiga adalah mengkaji tindak balas penyesaran sebagai satu tindak balas redox melalui aktiviti. Jadi kan tengok semuanya kebanyakannya melalui aktiviti. Tapi disebabkan kita masih lagi dalam tempoh PKP, jadi aktiviti kita bukanlah bersifat eksperimen di makmal. Okey. Okey, kita tengok pula yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan tindak balas redox? Cikgu dah kata tadi, redox, reduction and oxidation. Okey, so pegang pada perkataan tersebut. Okey, dia adalah tindak balas kimia yang melibatkan tindak balas dan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, chemical reaction that involve oxidation and reduction that occurs simultaneously. So, apa yang berlaku secara serentak? So, dalam satu tindak balas tu, kita ada pengoksidaan dan kita ada penurunan. Okey. So, apa yang dimaksudkan dengan pengoksidaan dan penurunan? Bila kita kata pengoksidaan tu apa sebenarnya? Okey, penurunan. Penurunan tu apa? Okey, reduction lah. Oxidation and reduction. So, apa sebenarnya proses pengoksidaan penurunan ni? Okey, pengoksidaan ni adalah tindak balas yang berlaku apabila satu bahan tu mengalami perubahan yang berikut. Cuba kamu tengok dekat bawah tu, kita ada 4 benda yang kita akan tengok di situ. Okey, yang pertama dari segi oksigen. Okey. Yang kedua dari segi hidrogen. Yang ketiga dari segi perubahan daripada bilangan elektron. Dan yang keempat adalah dari segi perubahan daripada segi nombor pengoksidaan. Okey. Itu yang cikgu selalu ingat. Kalau untuk macam mana cara kamu nak ingat benda tu adalah kita gunakan satu mnemonik iaitu no. OHNO. No. Okey, O adalah untuk oxidation. Oxygen. H adalah hydrogen. N adalah untuk number of oxidation dan O adalah untuk oxidation number. Okey, tapi kalau pengoksidaan ni dia berlaku apabila oksigen itu ditambah. Okey. Kemudian hidrogen dibuang, nombor pengoksidaan akan ditambah dan elektron akan dibuang. Dibuang tu maksudnya dia singkirkan. Okey, eliminate. Okey. Manakala penurunan pula ialah tindak balas yang berlaku apabila satu bahan tu mengalami, dia adalah vice versa daripada pengoksidaan tadi. Contoh di sini. Kalau pengoksidaan, oksigen akan ditambah ke dalam sebatian tersebut. Tapi sekiranya penurunan, okey, oksigen akan disingkirkan. Okey. Kemudian di sini, kalau pengoksidaan, nombor pengoksidaan dia bertambah. Manakala penurunan, nombor pengoksidaan dia berkurang. Kalau di sini, pengoksidaan buang hidrogen, penurunan tambah hidrogen. Okey, kalau pengoksidaan buang elektron, penurunan tambah elektron. Okey, setakat ni cikgu harap kamu jelas, okey, dengan apa sebenarnya dimaksudkan dengan pengoksidaan dan penurunan. Dia adalah proses, okey, redox ni adalah proses pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey. Kita tengok faktor yang mempengaruhi proses pengoksidaan dan penurunan. Okey. Kalau kita tengok di situ daripada gambar rajah ni, dia dah mudahkan untuk kamu. Okey, faktornya apa? Macam cikgu cakap tadi, OH and O lah. Tapi kat sini dia gunakan berbeza sedikit lah dia punya cara dia nak mengingat. Okey. Tapi masih lagi sama. Kalau kamu nak ingat yang ni, OH, O, E. Okey, boleh je, tak ada masalah. OH, O, E. Okey, yang cikgu nak kamu perhatikan di sini adalah contoh Okey, untuk pengoksidaan bertambah, hidrogen berkurang, nombor pengoksidaan bertambah, pemindahan elektron berkurang. Berkurang ni maksudnya elektron akan disingkirkan lah. Okey, manakala penurunan, oksigen berkurang, hidrogen bertambah, nombor pengoksidaan berkurang dan pemindahan elektron akan bertambah. Kalau kamu perhatikan, okey, di sebelah kiri ni positif, negatif, positif, negatif. Okey, tambah, tolak, tambah, tolak. Manakala di sini pula tolak, tambah, tolak, tambah. Okey, jadi kalau kamu tak boleh nak ingat kedua-duanya sekali, kamu hanya boleh ingat sebelah sahajalah untuk pengoksidaan contohlah. Okey, kalau nak ingat penurunan tak ada masalah, ingat penurunan. Boleh, tak ada masalah.
Okey. Yang penting adalah sebabnya dia berlawanan. So kalau ada satu yang bertambah, satu lagi mestilah berkurang. So kamu boleh ingat sebelah sahaja. So tak payah nak pening-pening untuk ingatkan kedua-duanya sekali. Okey. Di sini kamu kena perhatikan sedikitlah tentang jenis-jenis ejen penurunan. Bila kita kata ejen penurunan, maksudnya dia akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, ejen penurunan ni adalah bahan kimia yang akan membantu dalam proses untuk menurunkan. Okey, untuk dia akan diturunkan, ejen tu akan diturunkan, so bahan itu akan diturunkan tu maksudnya dia akan disingkirkan. Okey? Turun tu, bila kita kata turun, kadang-kadang bukan benda tu bukan menurun tapi benda tu akan disingkirkan. Itu maksud penurunan. Okey? So bahan yang akan menurunkan satu bahan yang lain. So apa ejen penurunan? So bila dikatakan ejen penurunan, so dia akan mengalami pengoksidaan dalam tindak balas. Okey, manakala kalau ejen penurunan dia bahan yang menurunkan satu bahan lain. So kalau ejen pengoksidaan dia adalah yang sebaliknya. So dia adalah bahan yang akan mengoksidakan satu bahan yang lain. So bila dia akan mengoksidakan bahan yang lain, so dia akan mengalami proses penurunan. So bahan yang mengalami penurunan dalam tindak balas. So di sini kamu kena faham dengan konsep ejen penurunan mengalami pengoksidaan, manakala ejen pengoksidaan akan mengalami proses penurunan. Okey. Okey, contoh-contoh ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Ini adalah contoh yang biasa kita gunakan dalam peperiksaan. Okey. Okey, yang pertama, contoh ejen penurunan. Bila kita kata ejen penurunan, so maksudnya dia akan dioksidakan. So bila satu-satu benda itu dioksidakan, maksudnya dia akan melepaskan elektron dia. So dia akan mendermakan elektron dia. Dan kebanyakannya yang akan mendermakan elektron ni, kebanyakannya adalah logam. Okey. Cuba kita tengok di sini, logam reaktif, contohnya magnesium atau zinc. Okey, kita tengok di sini, ini adalah logam reaktif. Okey, bukan logam sebarang logam, tak. Dia adalah logam reaktif sahaja. Kemudian kita ada contoh lagi yang kedua adalah ferrum 2 sulfide. Okey, iron 2 sulfate, FeSO2 dan juga sulfur dioxide. Okey, itu adalah contoh-contoh ejen penurunan yang akan mengalami pengoksidaan. Manakala contoh ejen pengoksidaan, okey, ejen pengoksidaan, so maksudnya dia akan mengalami proses penurunan. Ejen pengoksidaan yang ini, okey, yang pertama kita ada hydrogen peroxide. Okey, so dia akan mengalami penurunan lah. Okey, so bromine water, Br2, chlorine water, Cl2, kita ada potassium dichromate 7. Okey, acidic acidic. Dia dalam keadaan dia berasid. K2Cr2O7. Okey, kalium dichromate berasid. Kemudian kita ada potassium manganate 7, okey, in acidic form. Okey, KMnO4. So ini dah masih lagi dalam keadaan larutan lah. Okey, ini adalah contoh-contoh ejen penurunan dan ejen pengoksidaan. Okey, sebagai contoh kita tengok tindak balas yang pertama. Okey, kita tengok tindak balas yang pertama. Okey, di situ ejen pengoksidaan adalah zinc oksida. Okey, kenapa dikatakan ejen pengoksidaan? Sebab dia akan mengalami proses penurunan. So, macam mana cara kita nak tahu dia mengalami proses penurunan di sini? Okey, sebabnya daripada zinc oxide, apabila bertindak balas dengan karbon, okey, kita akan dapat dia keluarkan sebagai zinc dan juga CO2. Okey. Manakala karbon pula, dia adalah ejen penurunan, ejen penurunan sebab dia akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, so bila once dia tambah oksigen, okey, once karbon ni ditambah oksigen, so maksudnya dia akan mengalami pengoksidaan. Okey, so karbon adalah ejen penurunan. So kalau kamu perhatikan dekat dalam tindak balas ini, okey, proses pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. Okey, bukan semua tindak balas adalah tindak balas redox.
dia hanya akan jadi tidak balas redox apabila ada pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak sahaja. Okey. Okey, sebagai contoh ni contoh untuk penambahan oksigen penambahan dan pengurangan oksigen. Okey, contoh yang kedua adalah dari segi hidrogen. Kalau kamu perhatikan di sini, tindak balas di antara molekul klorin Cl2, air klorin tadi, okey, dengan hidrogen sulfida H2S, okey, hidrogen sulfide. Okey, dekat sini, okey, klorin di sendiri akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kenapa ejen pengoksidaan? Sebab dia akan mengalami penurunan. So, bila dia mengalami penurunan, dia akan tambah dengan hidrogen. Dia adalah terbalik dengan oksigen tadi. Kalau oksigen penurunan, dia akan singkirkan oksigen. Okey, manakala kalau untuk hidrogen, bila kita turunkan dia ataupun kita singkirkan klorin ni tadi, dia akan tambah hidrogen di situ. Okey, penurunan. Okey, manakala ejen penurunan di sini, H2S ni, okey, dia akan mengalami pengoksidaan. Kenapa dia mengalami pengoksidaan? Sebab dia membuang hidrogen. Okey, kalau kamu tak nampak lagi kenapa cikgu kata buang itu, kamu boleh refer balik kepada yang di sini. Okey, kalau pengoksidaan, oksigen bertambah, penurunan, oksigen dia berkurang. Hidrogen, pengoksidaan, maksudnya kita akan singkirkanlah hidrogen berkurang. Manakala penurunan, hidrogen akan bertambah. So, macam itulah cara kita nak membaca persamaan. Okey. So, ini adalah contoh tadi yang melibatkan oksigen. Contoh yang kedua ni melibatkan hidrogen. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ini, okey. Kalau kita tengok di situ, masih lagi oksigen, okey. Okey, tapi kat sini lebih kepada perubahan nombor pengoksidaan lah. Okey. So, di sini ejen pengoksidaan dia adalah oksigen sebab oksigen akan mengalami penurunan. So, dia akan menerima elektron. Okey, dia akan menerima elektron. Manakala magnesium, dia akan mengalami pengoksidaan sebab dia akan buang elektron. Okey, ini adalah ejen, maknanya magnesium adalah ejen penurunan. Sebagaimana yang kita tahu tadi, logam reaktif adalah ejen penurunan, so dia akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, sebagai yang kita tengok tadi tu. Okey, logam reaktif adalah ejen penurunan, so secara tak langsung dia akan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Okey, manakala contoh 4 ataupun tidak balas, okey, ini adalah dari segi penerimaan dan pembuangan elektron okey. Kemudian kita boleh tengok juga dari segi perubahan nombor pengoksidaan dia. Kenapa perubahan nombor pengoksidaan? Cuba kita tengok di sini. Okey, di sini tidak ada apa-apa charge. So, maksudnya zinc itu berada dalam keadaan atom. So, mana-mana unsur yang berada dalam keadaan atom, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Okey. So, bila nombor pengoksidaan dia kosong, okey, selepas tindak balas itu berlaku, dia buang elektron. So, bila buang elektron, okey, bila buang elektron, dia akan dapat dia punya nombor pengoksidaan dia akan bertambah kepada positif 2. So, daripada kosong kepada positif 2, so nombor pengoksidaan dia bertambah. So, dia akan mengalami proses pengoksidaan. Manakala, kalau untuk penurunan pula, okey, daripada ion Cu2+, okey, 2, nombor pengoksidaan dia positif 2. Nombor pengoksidaan ni kamu tengok kepada charge yang ada di atas ni lah. Okey, positif 2. Dia akan berkurang kepada kosong. Okey. So, penurunan dia akan menerima elektron. So, dia menerima elektron. So, dia akan dapat balik kepada keadaan asal dia Cu. Okey. Okey, kemudian kita tengok kepada pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, mari kita kaji tindak balas pengoksidaan dan penurunan yang melibatkan pemindahan elektron pada satu jarak. Okey, untuk pemindahan elektron pada satu jarak ni, kalau kamu perhatikan ini yang kita gunakan adalah tube U. Okey. So, ini adalah alatan yang paling sesuai untuk kita mengkaji pemindahan elektron. Betul tak elektron itu dipindahkan dalam satu jarak tertentu?
Okey, so kita akan gunakan pemisahnya adalah larutan asid sulfurik. Okey. Asid sulfurik ini hanya bertindak untuk membenarkan pengaliran ion. So dia punya fungsi dia sama macam titian garam. Okey. Hanya membenarkan pengaliran ion melaluinya dan tidak akan bertindak balas. Okey, itu sebab kita gunakan asid H2SO4 lah. Okey, kemudian di sini kita ada ferrum 2 sulfat dan kita ada larutan kalium manganat berasid. Okey, kalau kamu ingat lagi dalam gambar ajar tu, okey, kalium manganat. Okey, kalium manganat berasid adalah ejen pengoksidaan dan ferrum 2 sulfat adalah ejen penurunan. So maksudnya di sini, daripada sini, okey, dia adalah ejen penurunan. Jadi maksudnya larutan ferrum 2 sulfat ni akan mengalami proses pengoksidaan. Manakala larutan kalium manganat ni merupakan ejen pengoksidaan dan akan mengalami proses penurunan. Okey. Okey, ini adalah prosedur. Okey, sekiranya kita masuk ke dalam amal ni, insya-Allah kita akan cuba untuk buatlah eksperimen ni. Okey, yang pertama prosedur dia adalah tuang asid sulfurik dengan kepekatan 1.0 mol per dm negatif 3 ni. Okey, so maksudnya di sini agak pekat jugalah sebab 1.0 mol Okey, ke dalam tube U sehingga separuh penuh dan apitkannya secara menegak. So, dengan berhati-hati masukkan larutan ferrum 2 sulfat dengan kepekatan 0.2 mol ke dalam lengan tube X. Okey, lengan X tube U dan larutan kalium manganat berasid dengan kemolaran dia adalah 0.1 mol per dm negatif 3 ke dalam Y, dengan Y menggunakan penitis sehingga larutan setinggi 3 cm. Okey, so maksudnya bila kamu masukkan di situ, kamu tak boleh masuk tuang lah. Kena gunakan penitis supaya kita boleh wujudkan larutan itu tidak terlalu bercampur lah. Okey. Kemudian kita sambungkan elektrod karbon pada galvanometer dengan wayar penyambung. Kita di sini kita gunakan galvanometer. Okey, celupkan satu elektrod karbon ke dalam larutan ferrum 2 sulfat. So elektrod yang kita gunakan di sini adalah elektrod karbon. Okey. Dan satu karbon ke dalam larutan kalium manganat berasid untuk melengkapkan litar. Okey, so bila kamu melukis sesuatu bahan, okey, gambar raja, pastikan tube kamu itu tidak tergantung dan ada penyepit. Okey, pengapit ni wajib ada, kalau tidak kamu punya tube you akan tergantung dan markah kamu akan dipotong lah. Sayang je kat situ. Okey, kemudian perhatikan arah pesongan jam galvanometer dan tentukan terminal negatif dan terminal positif. So, biarkan selama 30 minit. Ini lebih kepada sel kimia lah. Okey, dia bukan sel elektrolisis. Kita tidak ada sebarang bekalan kuasa elektrik sebab kita gunakan dua jenis larutan yang berbeza. Okey, kalau kita guna dua jenis larutan yang berbeza, itu kita kenali sebagai sel kimia. Okey, biarkan selama 30 minit dan catat pemerhatian. So, kita tengoklah apa yang berlaku selepas 30 minit. So, selepas 30 minit, keluarkan sedikit larutan ferrum 2 sulfat menggunakan penitis dan masukkan ke dalam tabung uji. So, tambahkan larutan NaOH dan catatkan pemerhatian. Kenapa kita tambah larutan sodium hydroxide? Okey, kalau kamu ingat lagi kita punya ujian cation bagi tajuk garam. Okey, macam mana cara kita nak uji kehadiran ion ferrum 2 di situ? Kalau kita boleh uji, kita gunakan sama ada kita boleh gunakan NaOH atau kita gunakan amonia NH3. Okey, supaya kita dapat larutan yang berwarna lah. Okey, warna apa? Disebabkan dia ferrum 2, so kita akan dapat larutan yang berwarna perak. Dia akan dioksidakan kepada ferrum 3. Okey, so kita tahu tadi ferrum 2 sulfat dia merupakan ejen penurunan, so dia akan mengalami pengoksidaan. So bila dia mengalami pengoksidaan, ion ferrum 2 ni tadi dia akan dioksidakan kepada ion ferrum 3. So warna ferrum 2 ni tadi daripada hijau dia akan bertukar kepada perak. Okey, ini yang berlaku di sebelah kiri lah pada X. Okey, apa yang berlaku kepada X lah. So apa yang berlaku kepada Y iaitu larutan kalium manganat berasid ni tadi, pemerhatiannya adalah larutan ungu bertukar
okey, kepada larutan yang tidak berwarna. So kenapa proses warna dia bertukar di sini adalah kerana ion manganat fuoksida ini tadi akan diturunkan kepada ion manganis. Okey, Mn2 2+. Okey. So di sini proses FeSO4 ni ataupun ferrum 2 sulfat ini akan mengalami pengoksidaan, manakala kalium manganat berasid ini akan mengalami proses penurunan. Okey, so info di sini ingat lagi yang kita dah color-color banyak-banyak hari tu. Okey, Fe2+ berwarna hijau dan Fe3+ berwarna perang. Okey, ingat lagi warna tu. Okey, ini adalah yang tadi itulah macam mana cara kita nak terangkan dengan lebih jelas di situ. Okey, larutan ferrum 2 sulfat ni tadi cikgu dah kata dia mengalami proses pengoksidaan. Sebab dia adalah ejen penurunan, so dia akan mengalami proses pengoksidaan. So bila muat satu-satu ion itu mengalami proses pengoksidaan, okey, dia akan mendermakan elektron dia. So bila dia mendermakan elektron di sini, macam mana cara kita nak baca adalah ion ferrum 2, okey, ion ferrum 2 ni tadi akan membebaskan satu elektron untuk membentuk ion ferrum 3. Okey, so daripada ferrum 2 dia oksidakan kepada ferrum 3. So kalau kamu boleh tengok dia punya perubahan nombor pengoksidaan dia. Daripada 2 positif dia tukar kepada 3 positif. So dia dah bertambah. So bila bertambah, nombor pengoksidaan bertambah. So maksudnya larutan itu akan mengalami proses pengoksidaan. Okey, tengok kepada nombor pengoksidaan dia. Okey, manakala larutan kalium manganat berasid. So apa yang berlaku kepada larutan kalium manganat berasid tadi? Larutan kalium manganat berasid ini adalah ejen pengoksidaan. So automatik dia akan mengalami proses reduction, penurunan. So macam mana cara dia nak menjadi ejen penurunan adalah ion manganat ni tadi, manganis ni tadi, MnO4- ni tadi, okey, akan terima elektron menjadi ion mangan. Okey, Mn2+. Okey, so macam mana cara kita nak tulis bersamaan dia? Okey, MnO4-. Okey. Okey, mula-mula tulis yang ini dulu, MnO4. Okey, kemudian tulis Mn2+. Yang ini tulis dahulu. Dan hasil yang kedua yang kita akan dapat adalah H2O. Okey, so bila kita dapat H2O di situ, okey, kemudian baru kita tengok di sini. Okey, ini adalah tindak balas dia dengan H+. Mana datang H+ ni? Tiba-tiba ada H+ pula kan? H+ ni adalah datang daripada keadaan dia yang berasid itu tadi. Okey, so kita tahu mana-mana bahan yang berasid, dia ada ion hidrogen di dalam tu. Okey, itu kita kenali sebagai berasid. Sebab kalau kita tengok formula bagi asid, contoh HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3. So H itu, hidrogen itu menunjukkan sesuatu sebatan itu mempunyai berada dalam keadaan berasid. Okey. So kita dekat sini, nombor dekat depan ni adalah kita dapat daripada proses keseimbangan. Macam mana cara kita buat nanti cikgu akan terangkan dalam video yang seterusnya lah. Okey. So ini adalah ejen penurunan, so dia akan mengalami pengoksidaan. Cuba tengok ni, nombor pengoksidaan bertambah. Manakala di sini nombor pengoksidaan dia berkurang. Okey. Okey, kalau kita tengok di situ, tindak balas pengoksidaan. Dan di sini adalah tindak balas penurunan. Okey. Yang di sini kita takkan lihat dari segi nombor pengoksidaan. Yang kita tengok di sini adalah dari segi kehilangan oksigen dia. Kalau di sini oksigen masih ada lagi oksigen, okey, MnO4. Dekat sini oksigen dia tidak ada dah. Okey, dia dah diturunkan kepada air. Okey. So cikgu dah cakap tadi, peranan asid sulfurik di dalam ni hanyalah untuk membenarkan, to allow the movement of ion. Okey, melaluinya bagi mengimbangi cas dan melengkapkan pita. To allow the movement of ion to complete the circuit. Okey, untuk membenarkan ion mengalir, untuk kita melengkapkan sesuatu.
data. Okey. So setakat ini sahaja untuk cikgu terangkan ataupun cikgu kenalkan kamu dahulu tentang pengusidaan dan penurunan. Okey, memang cikgu akui tajuk ini a little bit susah sedikit. Bukan susah macam mana, sebab dia ada banyak benda yang melibatkan persamaan ion yang kamu perlu mahir di sini. Okey. Tapi kalau kamu rajin recall balik, tengok balik, dia tak ada masalah. Tajuk ini tidaklah sesukar yang disangka. Asalkan kamu faham konsep dia, apa yang dimasukkan dengan pengosidaan, apa yang dimasukkan dengan penurunan. So, waktu pengosidaan tu apa yang berlaku, okey? Adakah elektron dia bertambah atau elektron dia berkurang? Adakah hidrogen dia bertambah atau hidrogen dia berkurang? So, benda tu, the basic thing tu mesti kamu kena mahir dahulu. Okey? Tengok dahulu, tengok balik dekat sini. Dia punya, apa nama tu? Dia punya konsep asas dia dulu. Okey? Konsep asas dia ni mesti kena mahir. So, apa yang berlaku dalam pengosidaan dan apa yang berlaku dalam penurunan. So, dari segi situ, bila kamu dah mahir yang di sini, baru kamu akan boleh pergi sedikit demi sedikit. Sebab kita ada banyak sangat benda yang kita kena tahu dekat dalam tajuk yang pertama ni. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. So, kita akan sambung nanti kelas kita. Okey, ini untuk untuk satu hari lah kelas kita untuk esok. Okey, baik kelas 5K. Tapi 5H pun cikgu akan galakkan juga, sebab dengan 5H cikgu akan jumpa kamu seminggu sekali sahaja. Itu sebabnya cikgu lebih mudah untuk kita buat video, supaya kedua-dua kelas dapat belajar benda yang sama dan tidak ada satu kelas yang ketinggalan. Okey. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Cikgu akan cuba untuk menerangkan dalam video-video yang pendek. Contohnya macam mana cara kita nak terangkan persamaan-persamaan atau wujudkan persamaan, atau macam mana kita nak seimbangkan persamaan. Cikgu akan buat sedikit demi sedikit. Okey. Setakat itu saja untuk hari ini. Okey. Cikgu akan sambung lagi dalam kelas kita yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.